Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini disampaikan taklimat tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus GPIM 1022 Pendidikan Islam, Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ambilan Jun 2022. Kursus GPIM 1022 Pendidikan Islam ini adalah kursus generic. So kita tidak ada peperiksaan akhir. Kita cuma ada pentaksiran berterusan melalui 3 tugasan utama. Yang pertama, penulisan yang mengambil wajaran sebanyak 35%. Kemudian tugasan yang kedua, penganjuran yang juga mengambil wajaran sebanyak 35%. Kemudian tugasan 3 dengan wajaran 30% adalah persembahan. Ketiga-tiga tugasan ini mempunyai tempoh masa yang telah pun diselaraskan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh APDM semasa. Di mana tugasan 1 penulisan kita akan mula pada 21/8/2022 sehingga 18/9/2022. Tugasan yang kedua, penganjuran, kita akan mula pada 11 September sehingga 29 September. Manakala tugasan yang ketiga, kita akan mula pada 5 Oktober sehingga 27 Oktober 2022. Berdasarkan kepada peruntukan di dalam maklumat kursus kita, tugasan kita melibatkan ketiga-tiga hasil pembelajaran khusus, yaitu menguraikan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh kehidupan Muslim bagi hasil pembelajaran khusus yang pertama, dan hasil pembelajaran khusus yang kedua ialah menghubung kaitkan penghayatan akidah, ibadah dan akhlak berpandukan akhlak mulia dan sunnah baginda Rasulullah SAW sebagai khalifah dalam kehidupan seharian. Dan hasil pembelajaran khusus yang ketiga ialah menilai penghayatan akhlak mulia dan sunnah baginda dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Bagi mencapai ketiga-tiga hasil pembelajaran khusus, maka kerja khusus ini mempunyai 3 objektif. Yang pertama, mengenaki pelajar untuk menghasilkan sebuah huraian tentang peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkembangan politik umat Islam di Malaysia berasaskan format penulisan sorotan literatur dalam penulisan ilmiah. Yang kedua, pelajar dikehendaki menganjurkan sebuah forum untuk menjelaskan hubung kait penghayatan organisasi solat dalam kehidupan bernegara umat Islam di Malaysia berpandukan sunnah baginda Rasulullah SAW sempena sambutan nuzulul Quran. Dan yang ketiga, membentang sebuah penilaian penghayatan sifat-sifat mahmudah seorang khalifah Islam dalam kalangan pemimpin di Malaysia berpandukan sunnah baginda Rasulullah SAW menggunakan mana-mana aplikasi persembahan yang sesuai. Seterusnya, berdasarkan kepada tugasan ini, sedikit senario diberikan liputan di sini bahawa dapatan daripada kajian yang telah dijalankan oleh Islamicity Indices menzahirkan bahawa kedudukan negara-negara Islam agak tercorok dari segi penghayatan nilai-nilai Islam. Pada tahun 2020, Malaysia mengetuai negara-negara Islam lain dalam senarai berkenaan pada tempat ke-43. Walaupun kita mendalui, tapi kita di tempat yang ke-43. Serta susunan keutamaan
ataupun ranking penghayatan nilai Islam di negara-negara di dunia juga menunjukkan bahawa negara-negara bukan Islam mengungguli carta teratas sejak kajian ini dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dengan didahului oleh New Zealand secara konsisten. Jadi dah bertahun-tahun dah kajian ini dibuat. Belum pernah lagi berlaku dalam sejarah bahawa negara Islam menunjukkan potensi yang hebat dari segi amalan nilai-nilai Islam. Tidak ada. Yang ada negara-negara bukan Islam. Dan New Zealand salah satu negara yang sentiasa berada pada carta teratas. Dia nombor 1. Dapatan ini sangat menarik untuk mendorong kita meneliti senario isu ini supaya kita terus berusaha mengkaji punca dan menggiatkan tindakan-tindakan penambahbaikan bagi meningkatkan penghayatan nilai-nilai Islam dalam kalangan rakyat Malaysia. So itu dia punya rangsangan dia lah. Sedia pelajar bagi memastikan hasil pembelajaran kursus dapat dicapai, pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan-tugasan berikut. Tugasan pertama kita penulisan, iaitu menghasilkan sebuah huraian tentang peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkembangan politik umat Islam di Malaysia berasaskan format penulisan literatur, sorotan literatur dalam penulisan ilmiah. Di panjang penulisan ini ialah 800 patah perkataan sahaja, lebih kurang dalam 4 muka surat ataupun 3 muka surat. Ini adalah tugasan individu. Sebab saja untuk tugasan pertama ni, pelajar kena menghasilkan satu penulisan, gaya penulisan sorotan literatur dalam penulisan ilmiah. Jadi kalau pelajar buka kertas-kertas penyelidikan yang boleh diperoleh secara online ataupun diperoleh daripada jurnal-jurnal penyelidikan, di sana ada sorotan literatur, ataupun kalau jurnal itu dalam bahasa Inggeris, literature review dipanggil. Kalau pelajar pergi tengok part tu, bahagian sorotan literatur tu, boleh tengok macam mana gaya orang mempersembahkan penulisan literatur ini. So kemudian kita nak ubah konten dia, kita nak kaitkan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkembangan politik umat Islam di Malaysia. Okey. Aras pemikiran sini aras C2, itu aras kepahaman. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut. Font Arial size 11.11, langkau 1.5 baris. Rujukan mengikut format IPA, sepenuhnya yang terkini. So, kalau pelajar boleh explore, tengok dia punya format IPA ya. So di bahagian muka depan hasil kerja kursus ini ada nama institut, ada logo, ada nama program, ada nama kursus, nama pelajar, nama pengenalan dan angka giliran. Bahagian muka depan. Termasuk juga semester, tahun, benda kumpulan mana, nama pensyarah. Oleh kerana saya dia yang mengajar, maka nama saya sajalah. Kemudian tarikh hantar tu bilang. Tarikh hantar bilang. Pelajar dia kena membuat rujukan yang mencukupi, pelbagai dan terkini, serta lampirkan senarai rujukan dalam penulisan anda. Tapi lampiran ini tak dikira bilangan perkataannya, tak ambil kira. So buat rujukan yang banyak lah, yang pelbagai, yang banyak dan pelbagai. Banyak maksudnya lebih daripada 3, pelbagai maksudnya pelbagai lah. Ada yang kita dapat daripada internet, ada yang kita baca daripada jurnal hard copy, ada daripada buku, pelbagai lah, pelbagai. Dan terkini, terkini ini maksud pengajian penulisan ilmiah. Terkini ini maksudnya 5 tahun ke bawah. Maksudnya kalau kita diskan di tahun 2022, maksudnya tahun 2017 masih boleh diambil kira. Okey, kemudian buat lampiran. Yang ketujuhnya, hasil tugasan ini adalah dimuat naik ke folder Google Classroom nanti saya dalam
Google Classroom tugasan nanti akan ada satu topik serahan tugasan satu, pelajar selah di sanalah nanti kemudian. Kemudian sila buat pengesahan pengantaran dengan turn in di bahagian topik serahan tugasan satu. Kena turn in baru saya tahu yang pelajar dah hantar. Tugasan ini ditaksir secara individu. Pentaksiran secara individu. Sebab dah buat individu, taksiran individu lah. Simple je. Kemudian tugasan yang kedua, penganjuran. Tugasan ini mengendaki pelajar menganjurkan sebuah forum untuk menjelaskan tentang hubung kait penghayatan organisasi solat dalam kehidupan bernegara dalam kalangan umat Islam di Malaysia, berpandukan sunnah baginda Rasulullah SAW sepenuh sambutan nuzulul Quran. Jadi pelajar kena buat forum. Okey. Tugasan ini adalah dilaksanakan secara berkumpulan, tidak melebihi 3 orang. So kena buat kumpulan lah, forum mana boleh buat seorang. Okey, buat 3 orang. Okey, yang kedua, yang ketiganya, durasi video ialah dicadangkan 10 minit sajalah, jangan lama. Sebab forum tu panjang, pelajar mungkin kat tinggal 10 minit. Okey, bahan rakaman dimuat naik ke folder Classroom. Nanti kita akan sediakan bagi tugasan 2. Kemudian turn in di situ. Okey, tugasan ini ditaksir secara individu. Walaupun dibuat secara berkumpulan tapi ditaksir secara individu. Kemudian tugasan yang ketiga, pembentangan. Pelajar dikehendaki membentang sebuah penilaian penghayatan sifat-sifat mahmudah seorang khalifah Islam dalam kalangan pemimpin di Malaysia, berpandukan sunnah baginda Rasulullah SAW, menggunakan mana-mana aplikasi persembahan yang sesuai. Aplikasi yang dicadangkan ialah PowerPoint. Namun begitu, pelajar bebas membuat pilihan aplikasi lain terpulang. Kemudian yang ketiganya, jika menggunakan aplikasi PowerPoint, maka jumlah slide yang ideal ialah antara 5 ke 10 sahaja. Pada panjang tu, walaupun tu bila kita hurai, masa tu akan jadi lama. Tugasan ini ialah tugasan berkumpulan dengan bilangan ahli tidak melebihi 3 orang. Yang ini pun berkumpulan juga. Tempoh pembentangan ialah selama 30 minit termasuk sesi soal jawab. Okey, selama 30 minit. Dan tugasan ini ditaksir secara kumpulan. Jadi markah bagi pembentangan ini markah secara berkumpulan. Maksudnya kalau kumpulan ini dapat 30 semualah, 3 orang. So kena saling membantulah supaya kita dapat memastikan yang kawan-kawan kita tidaklah dapat markah percuma macam tu hasil daripada kerja kuat orang lain. Okey, seterusnya arahan pelaksanaan tugasan. Jadi pelajar walaupun kedapatan tugasan individu yang tugasan satu tadi itu, namun pelajar boleh melaksanakan aktiviti tugasan ini secara kolaboratif untuk mengumpul data dan maklumat. Jadi kalau ramai-ramai kumpul berdata, kumpul maklumat, tak ada masalah. Tak perlu selfish. Kita boleh kongsi maklumat, tapi bila mengolah, olahan itu original. Kena ada originality dia. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. So ni amalan plagiat. So kita ada perisian yang telah pun dibeli oleh pihak kementerian untuk mengesan plagiarism dalam kalangan pelajar-pelajar dan juga siapa sajalah yang menghasilkan satu-satu penulisan. Jadi plagiarism ini dimaafkan sekiranya kurang daripada 30%. Ini bagi saya tak perlulah. Kalau cakap 4 muka surat tu kita nak plagiat lagi, kira teruk sungguh. Yang ketiga, rujuk rubrik bagi tujuan memahami kategori dan kriteria penilaian
sebagai panduan untuk membantu kita untuk melengkapkan tugasan ini sesuai dengan kehendak soalan. Dan patuhi tarikh tugasan yang telah ditetapkan, jangan lewat dia potong markah. Pelajar dikehendaki menyertakan sesalinan borang maklum balas tugasan kerja khusus dan disisipkan dalam folder soalan tugasan pada pelantar Google Classroom. Nanti bila upload tugasan, upload juga borang maklum balas. Nanti saya akan sertakan dalam Google Classroom itulah borang maklum balas. Seterusnya kita rujuk kepada rubrik penilaian holistik tugasan 1, iaitu penulisan, yang mengambil markah sebanyak 35%. So saya bagi contoh di sini 2 grade sajalah, iaitu grade amat cemerlang dan juga grade cemerlang. Ada lagi grade yang di bawah, ada lagi 3. Yang itu tak usah jadi fokus kita lah. Fokus kita kepada grade amat cemerlang. Nak capai amat cemerlang ni, pelajar kena buktikan yang pelajar amat berjaya menghuraikan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkembangan politik umat Islam di Malaysia berasaskan format penulisan sorotan literatur dalam penulisan ilmiah yang disertakan rujukan daripada pelbagai sumber dan sangat luas. Sumber pelbagai dan sangat luas. Kemudian penulisan rujukan berdasarkan format APA sepenuhnya. Itu bagi penilaian tugasan penulisan. Manakala bagi penulisan, bagi tugasan 2, iaitu penganjuran, untuk mencapai grade amat cemerlang antara 31.5 hingga 35, pelajar perlu membuktikan yang pelajar amat berjaya membuat perkaitan antara penghayatan organisasi solat dengan kehidupan bernegara dalam kalangan umat Islam di Malaysia berpandukan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kena buktikan yang macam mana pelajar nak buat perkaitan antara penghayatan organisasi solat ini dengan kehidupan bernegara berdasarkan kepada sunnah. Dan yang kedua, pelajar juga perlu buktikan sangat berkebolehan membuat perkaitan dan menganalisis pola. Nampak satu analisis pola ataupun trend atau kesamaan data berasaskan maklumat yang jelas, saintifik dan tepat. Ini masih boleh kita bincang dalam sesi bimbingan nanti. Kalau kita tahu nak jelas ini, kita akan bincang nanti. Dan yang ketiga, bagi tugasan yang ketiga, pembentangan. Untuk mencapai grade amat cemerlang, pelajar perlu buktikan yang pelajar amat berjaya membuat penilaian tentang penghayatan sifat-sifat mahmudah seorang khalifah Islam dalam kalangan pemimpin di Malaysia. Kita nak tengok ada tak ciri-ciri atau sifat-sifat mahmudah pemimpin Islam itu ada jelmaannya pada pemimpin di Malaysia, berpandukan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang keduanya, pelajar perlu membuktikan pelajar sangat berkebolehan menunjukkan kolaboratif yang bermakna antara pemimpin dan ahli pasukan serta menyedari kepentingan untuk mencapai matlamat pasukan secara kolektif. Sebab ni tugasan kumpulan, maka aspek kolaboratif itu juga akan dinilai. So bergantung kepada pelajar lah nak buktikan semangat kolaboratif dalam kalangan ahli pasukan, dalam kalangan pasukan yang menghasilkan tugasan ini. Saya ingat itu saja. Saya kira kalimat tugasan kita berakhir di sini, dan untuk sesi-sesi pencerahan kita akan gunakan waktu-waktu terluang semasa sesi kuliah, sesi tutorial, ataupun pada waktu-waktu lapang bagi sesi bimbingan instruksional, supaya pelajar dapat menghasilkan tugasan yang baik dan memperoleh skor yang cemerlang dalam penilaian nanti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.